Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir, rabbi tamim bil khair. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Saya dah lama tak buat konten ataupun dah lama tak bagi tazkirah dalam YouTube. Rasanya dekat dalam seminggu lebih. Mungkin saya ni terlampau busy, terlampau sibuk dengan kerja. Jadi saya mohon kemaafan kepada semua sahabat-sahabat yang menanti video saya, kan? Okey, hari ni saya nak bagi sedikit perkongsian ataupun topik bagaimana kita nak tengok hidup kita berkat. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana kalau sekiranya kita nak tahu hidup kita tu berkat? Kadang-kadang hidup kita ni tak diberkati oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada satu amalan ataupun mungkin ada 2-3 amalan yang Allah tak redha yang kita buat. Kita dah banyak solat, kita berpuasa, tapi ada satu benda yang Allah tak redha yang kita lakukan, yang sehingga menyebabkan tidak ada keberkatan dalam usia kita, tidak ada keberkatan dalam kesihatan kita, tidak ada keberkatan dalam rezeki kita. Mungkin kita solat, mungkin ada di antara amalan kita yang Allah Ta'ala terima, dan juga ada mungkin amalan dosa yang kita buat Allah Ta'ala tak ampunkan lagi. Allah Ta'ala lemparkan pada muka kita. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta supaya Allah Ta'ala terima semua amalan kita dan Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kita. Okey, antara keberkatan ataupun hidup kita ni nak tengok berkat ke tidak, yang pertama sekali kita tengok iaitu rezeki kita tak pernah putus. Ada je rezeki Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang rezeki ni bukan duit saja. Tanda hidup tu berkat bukan pada duit saja. Ni kita kadang-kadang tak habis-habis duit. Bila dapat gaji, habis sebab hidup tak berkat. Ramai orang hidup dia tak berkat sebab apa? Kadang-kadang gaji dah cepat habis. Yang pertama sekali, bila masuk punch card pagi, tengah hari dah tak ada, ataupun petang baru punch card out balik. Ramai yang tidak amanah pada kerja dia. Jadi keberkatan pada rezeki tu Allah Ta'ala tarik balik. Sebenarnya rezeki ni bukan pada duit saja. Kalau kita pergi naik jalan raya, contoh traffic light tu hijau je manjang, ada 4 traffic light hijau je, itu pun rezeki. Kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu rezeki. Allah Ta'ala bagi rezeki kita keluarga yang bahagia, anak yang ramai, dan juga kesihatan kita baik. Okey, itu yang pertama sekali, iaitu rezeki ni iaitu tak pernah putus. Sentiasa ada. Kadang-kadang jiran sebelah rumah bagi buah, kadang-kadang bos kita belanja. Bos belanja pun rezeki tu, syukur alhamdulillah. Macam contoh, kadang-kadang kita makan dengan bos, bos ajak makan, Syekh jom kita makan, tengok-tengok bos yang belanja, ataupun tengok-tengok dah ada orang belanja. Saya pernah ketika bila mana saya tengah makan, kita nak bayar, tiba-tiba dah ada orang bayarkan. Itu pun rezeki. Okey, yang kedua pula iaitu sentiasa sihat walaupun kita rasa sakit. Sentiasa Allah sihatkan tubuh badan kita, tak pernah ada sakit. Ada setengah orang tu, ada satu makcik ni, saya beritahu pada sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ada satu makcik ni umur dia dah 70 lebih, nak masuk umur 80 dah, tapi berkatnya dia tu jalan kaki daripada masjid ke rumah, daripada rumah ke masjid, subuh dan juga maghrib, dan juga isyak, sentiasa jalan kaki. Rumah nak kata jauh tu mungkin dalam 20 minit lah daripada rumah dia ke masjid. Tak pernah naik motor, tapi badan dia sihat. Sebab apa? Berkat. Peluh yang mengalir pada tubuh badan dia. Setiap kali sampai masjid tengok peluh keluar. Masya Allah. Kita minta supaya ada keberkatan dalam hidup kita. Kita buat amalan. Okey. Dan yang ketiga pula iaitu penyakit cepat sembuh. Kadang-kadang bila Allah uji kita, penyakit ni biasa Allah Ta'ala bagi. Kita jangan takut dengan penyakit ni. Bukan maksudnya kita nak minta pada penyakit, tidak. Tapi kita jangan takut dengan penyakit, sebab penyakit ni memang kurniaan daripada Allah Ta'ala untuk menguji kita. Kadang-kadang bila kita sakit, Allah sakitnya, baru kita sebut perkataan Allah. Kalau tak sebut perkataan Allah Ta'ala, percaya tak? Mungkin ada yang ramai sebut, tapi mungkin ada yang tak pernah sebut langsung, ataupun mungkin ada yang jarang sebut. Jadi Allah Ta'ala uji yang jarang sebut, yang tak pernah sebut, dan yang malas sebut. Jadi bila kita sebut Allah sakitnya, Allahu Akbar, pedihnya, jadi pada ketika itu kita ingat pada Allah Ta'ala, dan Allah akan ingat pada kita. Jadi sakit dia akan cepat sembuh bila mana hidup dia berkat. Itu di antara, iaitu tanda yang ketiga. Dan tanda yang keempat, sentiasa didampingi ataupun sentiasa diberi peluang kepada kita untuk mendampingi orang alim, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama-ulama.
Itu nikmat, iaitu keberkatan yang paling hebat sekali bila mana kita ni sentiasa didampingi, sentiasa dalam pemerhatian ulama-ulama. Itu paling seronok sekali bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, ada ulama, ada umara, ada juga asatizah. Maksudnya itulah tanda hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Taala. Okey. Dan yang kelima iaitu makhluk sayang kepada kita. Makhluk sayang kepada kita bila mana kita pergi mana-mana je orang tegur Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu tanda hidup kita berkat. Tanda orang hidup berkat sebab apa? Sebab amalan yang dilakukan tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menunjuk, bukan untuk riak dan sebagainya. Kita kadang-kadang bila kita buat satu amalan, mesti kita nak post kat media sosial ataupun kita nak post dekat orang ramai supaya orang tengok kita buat. Ya, kalau kita post untuk mengajak orang ke arah kebaikan, itu pahala. Tapi kalau kita post nak tunjuk keriakan kita tu, maka dia akan jatuh pada dosa dan dapat sia-sia. Itu di antara 5 petanda hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta, antara nak jadi hidup berkat yang pertama sekali, kita pancur solat. Pancur solat. Walaupun kerja tu sebagai satu ibadah, tapi solat pun ibadah juga. Kita kena bezakan di antara ibadah umum dan juga ibadah khusus. Solat pun kena jaga juga. Tapi bila mana kita sibuk dengan kerja tapi tak solat, maka tidak ada keberkatan dalam kehidupan kita. Badan sakit, hati tak tenang, jiwa sentiasa, roh sentiasa kelaparan, meronta-ronta. Masya Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Kita minta supaya hidup kita diberkati, bukan tidak diberkati. Jadi insya-Allah semoga dengan tazkirah ataupun paparan saya ataupun pencerahan yang saya bagi pada hari ini, moga memberi manfaat kepada semua. Dan insya-Allah doakan saya semoga hidup saya berkat, dan saya akan sentiasa mendoakan hidup sahabat-sahabat saya yang dalam media sosial ni sentiasa diberkati oleh Allah SWT dan sentiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT. Itu nikmat yang paling hebat. Okey. Antara nikmat yang paling seronok sekali adalah nikmat ketika bila mana kita sakit. Ada orang tanya pasal Ustaz, Ustaz nak sakit ke? Bukan begitu, tidak. Tapi nak menyatakan bila kita sakit, ya Allah, tu tanda Allah sayang pada kita. Masya Allah, Allah sayang pada kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bila mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku doa kepadamu, aku mohon kepadamu ya Allah, aku nak bertanya kepadamu, adakah kau tidak sayang pada aku ya Allah? Lalu pada ketika itu beliau keluar daripada rumah dia ataupun masjid dia. Dia keluar, pada ketika itu tersepak batu, lalu berdarah kaki dia, dan pada ketika itu terus dia mengadu pada Allah, ya Allah, aku syukur engkau sayang padaku ya Allah. Tengok bagaimana sahabat iman dia nak sangat Allah uji dia. Tanda sakit, tanda maksudnya sakit tu tanda Allah sayang pada dia. Kita bila kita sakit, kita kata Allah, engkau tak sayang pada aku ke? Beza, jauh beza di antara kita dengan para sahabat. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terlajak bicara, dan insya-Allah moga hidup kita diberkati oleh Allah Taala dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat amalan dengan sebaik-baiknya, ikhlas kerana Allah Taala. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.